warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, akhwat, ikhwatul iman, para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Apa khabar semua? Semoga diberkati Allah, dirahmati oleh Allah dalam keadaan sihat walafiat. Seperti biasa, pertemuan kita pada Sabtu malam minggu ini, kita mengambil masa sikit untuk mengaji berkenaan dengan hidayatus sibyan, berkenaan dengan tarbiyatul aulad, iaitu bagaimanakah kita mengorak langkah di dalam hal tarbiyah, hal pendidikan kepada anak-anak. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, agama yang kita anuti ini ikhwan adalah agama rahmah, agama yang cukup rahmat. Kedalaman agama ini dapat dimasuki oleh semua bangsa yang ada dalam dunia. Kalau agama ini nak dikatakan dalam mana, dia sedalam semua bangsa yang ada dalam dunia ini boleh masuk dalam dia. Kalau agama ni kita kata lebar dia mana? Sejauh mana lebar dia? Alhamdulillah, agama Islam ini, dinul haq ini, lebar dia dan luah dia seluas dunia sampai akhirat. Subhanallah. Sehingga kan tidak ada ruang yang tidak menempatkan mana-mana penganutnya di sini, tidak ada. Inilah agama yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kaffah, secara paripurna, secara utuh, total dan paripurna. Alhamdulillah ikhwan, dengan penuh bimbingan kita dapat dalam agama ini, kita masuk perbincangan kita pada bahagian yang kedua, perkara yang kita kena dedahkan pada anak-anak kita, iaitu berkenaan dengan ma'rifatud din, ataupun kita kata ma'rifatud dinul islami wa bi'adillati. Kita perkenalkan pada anak-anak kita tentang Islam. Islam ini adalah sebuah din dengan dia punya dalil dia, hujah dia. Apa makna dalil? Dalil bermakna kita kata penunjuk, bukti-bukti. Kalau kita kata Islam, apakah dalil yang kita ada menyatakan itu Islam? Sebab kalau tanpa dalil, manusia akan bercakap dan menunjuk apa saja yang dia nak tunjuk. Maka dalil lah yang telah menghadkan pergerakan manusia, tutur kata manusia. Kalau ulama dahulu seperti Abdullah bin Mubarak yang diceritakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah Imam Muslim, dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam kita, Imam Abdullah bin Mubarak menyatakan, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Merujuk kepada makna bahawa sanad itu daripada agama. Sekiranya kalau tidak kerana sanad, tidak kerana pembuktian agama, tidak kerana pembuktian itu diambil dari siapa, ambil daripada siapa untuk generasi yang awal dulu, maka manusia akan bercakap tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang agama. Apa yang dia nak cakap? Kata Imam An-Nawawi ketika dia mensyarahkan Sahih Muslim, dia kata sanad itu seperti mana kaki kepada haiwan.
Kalau binatang tu, haiwan itu jenis 4 kaki. Tiba-tiba kami nampak ada 3, kami tahu dia cacat. Kalau binatang tu jenis binatang 2 kaki, tiba-tiba ada 4 kaki, kami tahu itu cacat, itu tambahan. Yang mana ditambah, yang mana dikurang, kesemuanya dapat kita lihat dengan jelas dalam ilmu kita panggil dengan ilmu sanad ini. Alhamdulillah, Allah beri pada kita agama yang seutuh ini, separipurna ini, seindah ini. Jadi kerana itu Islam dicakap dengan dalil. Pertama kerana apa? Kerana Islam bukan agama bikinan mana-mana makhluk. Islam bukan bikinan malaikat. Islam bukan bikinan para nabi, para rasul. Islam bukan bikinan jin. Tetapi Islam boleh dibikin oleh satu makhluk yang nama dia Iblis. Dia boleh bikin macam Islam. Tapi bukan Islam, macam Islam. Dia boleh design, dia boleh color, bagi nampak saling tak tumpah macam Islam. Sehingga kan, kalau kita mengambil yang itu, kita akan rasa macam kita mengambil Islam. Tapi sebenarnya kita tidak mengambil Islam. Maka kerana itu, untuk membezakan jalan yang hak dengan jalan yang batil ini, dalil diperlukan. Mesti kita bawa dalil. Kerana itu, ma'rifatul dinul Islam bi'adillati. Kita kena kenal dinul Islam dengan dalil dia. Hadis yang masyhur yang selalu kita sebut adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang selalu kita baca itu, ikhwan. Hadis itu disebut oleh Imam Ahmad dengan kedudukannya sanad dia yang sahih. Abdullah bin Mas'ud menyebut tentang, dia kata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan. Nabi buat garis atas tanah. Nabi menggariskan kepada kami beberapa garisan di atas tanah. Lepas tu thumma qala, Nabi kata hadza sabilullah. Nabi buat satu garis lurus atas tanah. Nabi kata inilah jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Lepas tu di tengah garis lurus tu, Nabi buat garis ke kanan dan ke kiri. Nabi kata hazihi subul. Nabi kata jalan-jalan yang banyak ni. Tadi yang lurus tu Nabi kata jalan Allah. Ni hak kiri kanan ni. Nabi kata ini semua subul, ini semua jalan-jalan ni. Nabi kata wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Setiap cabang jalan ni, kecuali jalan yang lurus tadi, yang kiri kanan tu, setiap cabang jalan tu Nabi kata ada syaitan. Nabi sebut ada syaitan. Yang apa kerja syaitan duduk di situ? Yad'u ilaihi. Dia akan seru sebanyak orang, jangan ikut yang lurus, ikut jalan dia. Jalan syaitan ni mudah, ikhwan. Kalau syaitan perkenal Islam sangat mudah, tanpa dalil. Sebab syaitan tu dia tak ada dalil. Pasal itu Allah mencabar. Allah kata, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawalah burhan kamu kalau kamu ada, kalau kamu orang yang benar. Allah cabar Yahudi, Allah cabar Nasara. Kerana itu hanya jalan Allah sahaja ada dalil. Allah bawa dalil-dalil kewujudan dia, kebesaran dia dalam bentuk makru'ah, dalam bentuk manzurah, dalam bentuk dalil yang dapat dilihat dengan mata, dibaca dengan lisan. Dalil-dalil yang Allah buat dalam bentuk manzurah ini boleh fikir, mata tengok, akal boleh fikir, dapat hasil kajian, dapat. Allah sebut tentang kejadian langit, bumi. Dan Allah sebut dalil-dalil yang manzurah, makru'ah, yang boleh dibaca Quran. Ada dalil-dalil aqliyah, naqliyah, yang boleh dipikir. Dan ada dalil jenis tak fikir, kita nakal. Nakal daripada kalam Allah, daripada kalam Rasul. Kerana itu tajuk yang penulis bawa pada kita, daripada awal lagi kita sampaikan pada anak kita apa dia?
kita sampaikan pada anak kita Islam, wajah Islam itu biadillati, dengan dalil dia, dengan hujah dia. Bukan dengan kosong. Bukan dengan kosong. Maka di antara perkara yang kita duk sembang tentang pendidikan anak-anak ini ialah bahawa kita kena sampaikan kepada anak kita itu tentang erti Islam, tentang muatan Islam. Yang pada pertemuan yang telah lalu, kita sebut tentang apakah makna Islam. Dalam Islam ini, yang kita sebut dalam kita punya perbincangan yang silam itu tentang makna Islam, dia ada 3 maratib. Disusun dalam Islam itu 3 maratib. 3 susunan, 3 lapisan. Bila kita sebut Islam, dia tak boleh lari daripada benda ni. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Kita tak dapat nak melarikan diri kita daripada tajuk yang seperti ini, ikhwan. Itu sabit daripada hadis Jibril yang menyebut tentang 3 perkara ini. Pertama Islam. Islam itu penulis telah memberitahu pada kita apakah artinya. Adakah antum masih ingat lagi? Bila ditanya apakah makna Islam, maka kita katakan makna Islam itu ialah al-islamu huwal istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu makna Islam. Itu dikatakan tentang makna kepada Islam. Ataupun dalam sebahagian tulisan dia terjemahkan Islam dengan makna al-khudu' wal inqiyad lima akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam itu ialah tunduk, patuh dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Setengah tulisan dia sebut begitu, dia sebut secara madmum, secara ringkasan kepada makna yang penuh. Tapi kita dah bincang dah makna Islam pada minggu yang lepas. Yang kedua, iman. Dia ada 3 kan, Islam, iman dan ihsan. Bila sebut Islam, Nabi sendiri sebut, Nabi kata buniyal islamu ala khams. Islam itu disusun di atas 5. Di atas 5 susunan, di atas 5 binaan, bangunan. 5 asas Nabi sebut. Apakah asas Islam yang paling kukuh? Dia punya pondasi. Nabi sebut tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu, apakah makna la ilaha illallah itu, telah pun kita bincang bersama masa awal kita sebut tentang ma'rifatullah. Telah dibincang panjang lebar. Itulah asas agama. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada ilah yang layak, yang berhak disembah. Dengan sesembahan yang benar, dengan penyembahan yang benar. Tidak ada ilah yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar melainkan Allah. Dan ketika melaksanakan ibadah pada Allah, tidak akan ada penyekutuan kepada Allah. Tidak ada syirik pada Allah. Bahawa hidup dan mati kita untuk Allah. Muhammadur Rasulullah, konsekuensinya apa? Dalam menjalankan hubungan pada Allah, ibadah kepada Allah, mesti mengikut cara Muhammad. Kerana dalam syahadah itu dikatakan Muhammadun Rasulullah. Bahawa Muhammad itu Rasulullah. Bagaimana Allah nak kita ibadat, semuanya Allah maklumkan kepada Rasul. Itu adalah kunci, saya katakan itu adalah pintu pertama Islam. Islam dibina di atas 5. Dibina di atas apa? Nanti kerangka-kerangka lain akan datang. Semua perkara yang datang dalam Islam tak pernah bercanggah dengan dua kalimah syahadah ni. Tak pernah bercanggah. Semayang, puasa, zakat, segala aktiviti yang ada, kesemuanya dia terikat. Kesemua syariat dalam agama ini diikat dengan 2 kalimah syahadah.
Karena itu dikatakan Islam itu dalam pelajaran kita, bila kita sebut Islam, maka ulama-ulama tasawur akan ajak kita, bila kita sebut Islam, isi dia al-aqidatu wasyari'atu. Dua saja. Isi Islam tu dua saja. Satu apa dia? Al-aqidah. Keyakinan kita pada Allah, aqidah. Dan yang kedua, asy-syari'ah. Peraturan-peraturan yang ada. Islam tu dia penuh dengan aqidah dan syariah. Dan semua aqidah dalam Islam di bawah ini, di bawah bumbung besar ini, la ilaha illallah. Kesemua syariat Allah di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia balik kepada rukun Islam yang kedua, semayang, lepas tu puasa, lepas tu zakat, lepas tu haji. Kesemua itu dibuat di atas la ilaha illallah, untuk Allah, kerana Allah, tidak ada penyekutuan pada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, dan semua benda itu nak dilaksanakan di atas syahadah yang kedua, mesti mengikut cara dan jalan Rasulullah. Maka la ilaha illallah, dia mempertahankan tauhid kita pada Allah. Muhammadur Rasulullah, dia mempertahankan sunnah Nabi pada kita. Maka la ilaha illallah berperang dan menolak kepada syirik. Muhammadur Rasulullah tidak membuka ruang kepada satu pun pintu syirik, walaupun pintu bid'ah, walaupun sebesar mana sekalipun. Itu adalah asas dia. Buniyal Islamu ala khamsin. Kena faham tu dulu. Sebab kalau dua ni tak faham, nak bincang sembahyang lagu mana? Puasa lagu mana? Haji macam mana? Zakat macam mana? Dua tu, sembahyang kita tak akan bercanggah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa sembahyang tak boleh ada bid'ah? Kenapa dalam haji tak boleh ada bid'ah? Kerana dia punya buniyal Islamu ala khamsin itu, yang menduduki binaan pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan kata syirik pada Allah. Riak tu, kalau orang terlibat dengan riak, dia bukanlah keluar daripada Islam. Tapi kerana riak itu dipanggil dengan syirikul asghar. Dia dipanggil dengan syirik kecil. Tapi depannya perkataan syirik pun agama suruh kita jauhi, kerana nama dah tak elok dah. Jangan kita ke arah syirik, walaupun riak, walaupun sum'ah, tak mahu. Kenapa ke ikhwan? Kerana Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tak boleh pakai tangkai? Kenapa tak boleh jumpa dukun-dukun yang kita kata dukun-dukun dengan makna dukun sungguhlah? Kerana Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau tak dapat dipaham, banyak perkara tak selesai nanti. Maka binaan yang kedua, salat. Datang sallu kama ra'aitumuni usalli. Datang bacaan-bacaan, datang zikir-zikir, datang tasbih-tasbih. Semuanya Allah tak melepaskan saja. Bahkan semua Allah ajak kepada kita melalui Rasul dia. Lepas tu baru datang saum Ramadan, datang zakat, datang haji. Itu adalah Islam dan rukun dia. Dan kita dah habaq dah makna dia. Yang kedua, iman. Yang kedua, iman. Iman pun ada rukun dia. Iman pun ada rukun dia. Bila kita sebut iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terikat dengan rukun iman. Yang kita selalu bagi tahu kepada umat bahawa rukun iman itu ada dua. Kita beriman kepada Allah Taala itu, ada rukun iman itu ada 6 rukun iman. Tapi 6 rukun iman itu yang kita tahu arkanul iman sittah. Rukun iman itu ada 6. Antu'minu billah, beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari akhirat, dan beriman dengan adanya urusan takdirnya Allah buat. Di dalamnya ada urusan takdir yang khair dan syar. Itu dikatakan rukun iman, ada 6. Wa arkanuhu sittun, wa arkanuhu sittatun. Ada 6, sittah, ada 6 rukun iman.
Tapi sebelum kita nak pergi pada rukun iman tu, kita juga kena tahu dengan makna Islam tadi apa dia? Apa makna iman? Apa makna iman? Bila kita sebut beriman pada Allah, so apa makna beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu? Tengok apa para ulama kita sebut. Beriman pada Allah Taala itu dari segi bahasa dia merujuk kepada makna at-tasdiqu bil qalbi. At-tasdiq. Bacaan dia tasdiq. At-tasdiqu. At-tasdiq merujuk kepada makna pembenaran, suatu kebenaran. Ada suatu khabar yang khabar itu jenis kita dengar dengan telinga. Kita punya hissi tak dapat nak tangkap, mata tak dapat tengok, tangan tak boleh sentuh. Dia hanya datang dalam bentuk sima'. Ataupun kita kata dalam bentuk sima'i ni. Dengar. Kita nak tengok tak boleh, nak sentuh tak boleh, nak bau tak boleh, nak hidu tak boleh. Pasal tu dalam pelajaran dulu dikatakan ma ghaba 'anil hissi. Apa yang tak dapat dilihat dengan hissi, dengan panca indera. Perkataan iman, dia merujuk kepada satu benda yang mata tak dapat tengok, tangan tak boleh sentuh, hidung tak boleh bau. Tetapi kita membenarkan dia, kita membenarkan benda tu ada seperti mana cerita menyatakan dia ada, kerana dia ada suatu mukhbir dia. Dia ada suatu pembawa berita dia. Akhbar bermakna berita. Mukhbir ni merujuk kepada pembawa berita. Naba berita. Nabi pembawa berita. Pembawa berita yang besar tu. Jadi satu benda kita tak nampak dengan mata. Allah kita tak nampak dengan mata. Tapi tasdiq bil qalbi. Kita membenarkan perkhabaran yang benar itu. Kalau perkhabaran tu tak benar kita benarkan, bermakna kita salah. Suatu perkhabaran yang benar, kita benarkan perkhabaran itu. Kerana itu biasanya iman ni kita lihat apa yang para ulama kita sebut pada kita, perkataan iman itu digunakan untuk amrul ghaib, untuk urusan-urusan yang tak nampak ghaib. Iman. Allah tu ghaib, kita tak nampak dengan mata. Akhirat, malaikat, wahyu, alam kubur, dosa, pahala, semua ghaib. Maka dikatakan Islam itu setelah ada Islam, dia ada iman. Kita kena tasdiq, kita kena benarkan ke semua perkhabaran-perkhabaran yang datang kepada kita tentang apa? Tentang Allah tadi, tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang Rasul, tentang hari akhirat, tentang qadar yang baik dan yang buruk. Kesemua itu kita kena terima. Kita kena benarkan benda itu dengan hati kita, dengan cara apa? Dengan cara jazam. Dengan cara yang mantap. Tanpa ada perubahan. Itu dikatakan iman. Iman kita kepada Allah Ta'ala dia macam tu. Allah wujud dengan sifat dia, dengan nama dia, dengan ketauhidan dia. Maka kita terima khabar itu. Kenapa kita terima khabar itu? Balik pada makna Islam tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua perkhabaran ini daripada Allah kepada Rasul dia. Daripada Rasul dia baru datang kepada kita. Kerana Islam itu macam tu, dia punya tempo dia, maka iman kena masuk sesuai dengan perjalanan Islam. Kita kena terima tasdiqu biqalbi pada menyatakan bahawa Islam itu apa dia? Dinu tauhid. Agama tauhid Allah. Agama inqiyad dan taat pada Allah. Tunduk dan patuh pada Allah. Islam ini adalah agama menjauhi syirik dan ahlinya.
Kita kena terima perkhabaran itu masuk dalam hati kita dalam bentuk tasdiq, membenarkan kebenaran berita itu yang daripada Allah kepada Rasul, Rasul kepada kita. Kalau pembenaran itu kita tidak boleh buat dengan secara jazam. Secara apa? Jazam. Makna apa? Tidak goyah. Kukuh, mantap. Jazam. Tengok balik dalam kitab kita ni. Bila penulis sebut jazam, apa yang dia maksudkan dengan perkataan jazam dalam buku kita ni? Dia maksudkan dengan perkataan jazam itu ialah dia kata tidak berubah. Bila kita benarkan benda itu yang tak nampak dengan mata, kebenaran itu datang dengan dalil saja, dengan qala Allah, qala Rasul. Sahabat boleh bayang, dalam hal iman ni, kita nak panggil siapa tolong membenarkan kata akhirat itu ada betul? Siapa dia kita nak cari? Agak-agak siapa? Dia tolong tolong bagi endorse yang semua Nabi cakap tentang akhirat tu betul. Siapa dia, ikhwan? Dalam dunia ni siapa dia? Saya nak beriman dengan Allah ni. So, saya baca Quran. Allah suruh beriman. Itu saya tengok dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi pun cerita tentang iman. Jadi boleh tak awak bagi endorse pada menyatakan bahawa yang Allah cakap tu, yang dikatakan Quran kalam Allah tu, hadis kalam Nabi, awak boleh tak buat endorsement kata benda tu betul ke saya? Siapa dia dalam dunia ni kita boleh cari yang cakap dia boleh digunakan benar? Kata hati kita nak percaya dengan Allah dan Rasul ni, dengan tasdik ni, kita dapat endorsement dari dia. Siapa, ikhwan? Tak ada. Kita nak rujuk dengan kalam siapa? Nak kata kubur tu betul? Kita nak panggil profesor mana buat kajian dalam kubur? Tak ada. Wallahi. Pasal itu, dalam hal iman ni, tidak ada rujukan. Melainkan rujukan dia, qala Allah, qala Rasul sahaja. Sebab siapa berani kata Tuhan berbohong? Dan siapa berani kata Rasul utusan Allah tu berbohong? Bukan kata bohong, ikhwan. Dengar perkataan saya ni, bukan kata bohong. Kita belajar dalam akidah ni. Kalau ada orang boleh kata ayat Quran dengan ayat Quran yang lain ada kontradik. Kalau dia boleh kata lagu tu sahaja, satu ayat Allah dengan ayat Allah yang lain kontradik. Kontradik kita panggil apa? Ada pertembungan. Sudah cukup untuk menggugurkan keseluruhan iman dia. Kerana Allah menyatakan dalam Quran, ayat Allah tidak pernah ada pertembungan. Kalau siapa berani menyatakan antara Allah cakap dengan Nabi cakap ada kontradik, sudah cukup untuk meluruhkan iman dia pada Allah. Sebab apanya Allah turun dengan penuh kebenaran, hanya satu kataan saja boleh menjelaskan itu benar. Rasul utusan Allah saja. Pasal itu iman, ikhwan, allazina yu'minuna bil ghaibi ni, Allah tak letak syarat apa-apa. Malaikat Allah letak syarat, kau dengar daripada Allah, kau dengar daripada utusan Allah, kau iman. Apa makna iman? Kau benarkan khabar itu dengan penuh kebenaran. Khabar itu kau terima dia, kau benarkan dia seperti mana kebenaran dia disampaikan. Ya subhanallah. Itu makna iman. Pasal itu isi muatan kepada iman tu kita tak payah fikir. Nak beriman dengan apa? Allah datangkan inti muatan itu. Inti iman tu Tuhan datang. Beriman dengan aku. Beriman dengan malaikat aku. Beriman dengan kitab aku. Beriman dengan Rasul aku. Beriman dengan hari akhirat. Allah yang telah susun semua. Kita hanya disuruh tasdiq bil qalbi. Membenarkan perkhabaran itu seperti mana dia datang. Itu makna iman. Pertama, kena pastikan khabar itu datang daripada Allah. Macam mana nak pastikan? Mereka kena dengar qala Allah. Perkhabaran itu datang daripada Rasul. Macam mana jalan dia? Kena lihat qala Rasul.
Jadi bila kita tahu makna iman dan kita tahu sumber mana iman itu datang, maka senang kita bercakap pasal iman. Tapi kalau kita tak tahu makna iman, iman ni bukan benda kita kena fikir apa aku nak beriman. Dah. Kita menerima khabar itu dengan penuh rasa aman hati. Aman, apa makna aman? Al-amni ataupun al-amnu. Apa makna aman? Aman, al-amani. Maksud dia apa? Hilang khauf, hilang rasa khauf, rasa takut. Bila kita dengar perkhabaran itu daripada Allah, hilang kegusaran hati. Ya ke, tak ke? Allah bercakap, memang betul. Berlaku tasdiqul bil qalbi. Pembenaran dengan hati, dengan kukuh, dengan tasdik, membenarkan perkhabaran itu. Bila hati kita ada iman, kita rasa aman. Lepas tu apa dia? Hilang daripada hati kita al-khiyanatu. Apa khianat? Khianat ni apa? Saya alhamdulillah lah untuk pengetahuan sahabat-sahabat penonton. Saya di sini ada tetamu kehormat. Ada 2 tetamu kehormat, 2 tetamu besar kita. Tetamu agung kita. Duyuf kita. Biasanya perkataan khianat ni, dia punya gandingan dia apa? Amanah. Ha? Amanah lawan dia khianat kan? Apa makna khianat? Khianat ni hilang kejujuran. Hilang kejujuran. Hati kita tak boleh khianat dengan Tuhan. Maksud dia apa? Bila khabar Allah datang pada kita, kita hilang kejujuran pada Tuhan. Kita rasa Tuhan tak jujur. Kita rasa cerita ni, betul ke Tuhan kata lagu ni? Betul ke dia hantar Nabi ni? Bila kita duk rasa betul tak betul, bermakna dalam hati kita ada muqaddimah khianat. Iman, bila sebut iman, dia tidak boleh ada al-khawf. Khawf ni takut dengan berita tu nak terima, dan dia tak boleh ada khianat. Percaya tu tak penuh dan cuba nak percaya benda lain. Cuba tak mau percaya benda ni dengan betul. Khianat. Dan kufr. Kuf ni apa dia? Al-kufr. Kita kata kufur kan. Asal maksud dia apa? Tolak. Menolak. So bila hati ada ketakutan, ketakutan tu pula dicucuk sikit dengan khianat, maka kesudahan dia apa? Kufur. Dia tolak. Maka iman dilawan kepada kufur, amanah dilawan pada khianat, aman dilawan kepada takut. 3 perkataan ini, aman, amanah, iman. Dia daripada satu keluarga. Kalimah tu daripada satu keluarga. Lepas tu dia pecah. Aman, iman, amanah. Lepas itu orang yang bila disebut iman pada Allah, tasdik hati dia pada Allah, artinya dia tak dengar pun, dia tak dapat lihat pun cerita yang Tuhan kata tu. Dia tak dapat sentuh pun pahala-pahala yang Tuhan kata. Tapi hati dia tidak ada kufur, tidak ada takut, tidak ada khianat untuk membenarkan apa yang Tuhan kata. Dengan penuh aman dia terima perkhabaran Tuhan, dengan penuh kejujuran dia terima perkhabaran Tuhan, dengan penuh pentasdiqan dia terima seluruh khabar Tuhan yang dia tak perlu buat apa-apa kajian. Itulah makna imanu billah, beriman dengan Allah Ta'ala. Pasal itu kedudukan iman dia sesuai dengan rukun dia. Semua benda gaib. Semua benda gaib. Nabi kita Muhammad, dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Siapa nampak pelantikan itu? Tak nampak kan? Tapi dalam rukun iman dia ajak apa pada kita? Beriman dengan Rasul yang dihantar. Benda tu tak perlu kajian. Benda tu memerlukan hati yang tak ada khianat, yang tak ada kekhawatiran, dan hati tidak ada kufur, penolakan. Kita terima dengan penuh keamanan. Kita terima dengan penuh amanah. Kita terima dengan penuh tasdiq.
penerimaan. Pasal kalau iman lawan dia kufur. Iman itu lawan dia lawan dia kepada kufur. Maka sekali-kali tak boleh kufur. Sebab tasdik itu maksud dia membenarkan. Lawan kepada tasdik, takzib, membohongi, mendustai. Kerana itu bagaimana kita nak susun ini ikhwan pada anak-anak kita. Pasal itu qala Allah, qala Rasul adalah sumber dan tunjang yang paling kukuh untuk kita bercakap tentang makna iman, makna Islam. Sebab bila kita, ini sahaja benda yang kita boleh dengar dan kita percaya 100%. Ni saja. Qala Allah, qala Rasul. Lain, siapa cakap benar, ikhwan? Orang Pulau Pinang kata, dia tu bukan cakap tak benar, cuma dia ranjau. Aku bukan tak percaya kat dia. Aku percaya, cuma aku tak harap. Siapa cakap pasal akhirat? Kalau ada orang dalam dunia ni boleh bercakap pasal Tuhan, semua rojokan dia bercakap pasal Tuhan, dia tidak merujuk ke Tuhan. Macam mana kita nak percaya cakap dia betul? Apa bukti? Macam mana kita nak tasdik? Kalau ada orang boleh bercakap pasal Tuhan, boleh bercakap pasal agama, boleh bercakap pasal macam-macam hal pasal Islam agama ni, tanpa dia merujuk kepada Allah dan Rasul, dan kita iman, kita terima tanpa ragu, bermakna kita tersalah beriman. Iman itu iman yang cukup su' dan qabih, cukup buruk. Kerana Allah menyatakan 2 kali di dalam Al-Quran. Allah kata, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Allah kata, siapakah perkataannya yang paling benar? Siapakah ucapannya yang paling qila haditha? Siapa yang paling betul perkataannya? Siapa yang paling benar ucapannya? Kalau bukan perkataan dan ucapan Allah. Kerana itu ikhwan, endorsement kata Muhammad itu Nabi, Rasul, datang daripada Allah. Baca surah Inna Fatahna Laka Fatahan Mubina, masuk ayat kedua tu Tuhan dah sebut dah, Muhammad itu maksum. Baca surah An-Najmi, wahyu turun dekat Muhammad. Baca surah Al-Aqaf, Muhammad tidak akan khianat dalam menyampaikan risalah Tuhan. Baca surah An-Nahli, Muhammad sampaikan semua yang kami turunkan pada engkau, pada mereka Muhammad. Subhanallah ikhwan. Pasal itu makna iman tu kena tahu dulu. Makna iman tu kena tahu, dan suasana perkataan iman itu wujud tu kena tahu. Pasal itu orang tak sebut iman dalam keadaan biasa-biasa. Dia mesti benda yang mata tak boleh tengok, iman. Benda yang kita kata ghaib, ghaba, tak nampak. Tapi cerita tu nak kena percaya. Dia ada mukhbir dia. Dia ada penyampai dia. Dia ada khabar, khabar itu cerita. Dia ada mukhbir, penyampai berita itu. So kita nak kena terima berita itu menurut penyampai dia, seperti mana khabar itu. Khabar ada muatan kepada penyampai itu. Kita tengok berita. Cerita kemalangan sana, kemalangan sini. Dia sebut saham naik. Kita duduk dengar dia baca, ya ke. Kita tengok. Kita mula nak membenarkan dia. Sebab kita percaya penyampai berita itu bercakap benar. Kerana itu ikhwan, bila iman dikatakan tasdiq bil qalbi, ingat bila ada tasdiq, lawan kepada tasdiq adalah takzib, pembohongan, pendustaan. Pendustaan ni apa dia ikhwan? Tengok, apa yang membawa pada pendustaan? Ingat, bila ada pendustaan, kemuncak dia kufur. Apa makna kufur? Penolakan. Tapi nak jadi sampai kufur itu, dia apa tadi? Dia ada datang al-khawf dengan al-khiyanah. Kekhawatiran dan tercabutnya kejujuran. Kita mula khawatir, apa yang Tuhan cakap ni kalau aku telan semua, iya ke ni? Hilang kejujuran kita kepada Tuhan. Kita mula takut. Maka
dia akan masuk takzib, nak mendusta. Bila masuk mendusta, kemuncak dia kufur. Bila ada kufur, iman tak duduk. Sebab iman adalah tasdiq bil qalbi, membenarkan suatu kebenaran yang telah ada. Kebenaran dia apa, ikhwan? Balik rukun iman, rukun Islam tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So bila iman itu ada, ikhwan, memang kaedah dia, ikhwan, kalau iman itu ada, bermakna telah adalah suatu i'tiqad, suatu keyakinan hati, suatu ingatan hati, pengukuhan hati yang begitu jazam dalam hati kita, yang begitu kukuh, yang tidak goyah, tersemat, terikat dengan begitu mantap. Maka yang duduk dalam hati tadi, segala tasdik duduk dalam hati tadi ni, segala i'tiqad yang duduk dalam hati tadi ni, dia tak boleh duduk di hati saja. Maka dia berlakulah iqraru bil lisan. Dia nak kena disebut, diikrarkan, diikrar, diucap dengan lisan. An-nutqu bil lisan, nak kena nutq, bercakap. Maka pasal itu, satu orang Islam, dia tak boleh simpan dua kalimah syahadah dalam mulut dia, dalam hati dia tak boleh. Dia mesti ucap. Maka sehari semalam kita kena semayang 5 waktu. Ucap dua kalimah syahadah dalam solat. Nak solat kena azan, dalam azan ucap kalimah syahadah. Orang nak masuk Islam kena ucap kalimah ni. Dan kalimah ni lah kalimah pertama dia kena benarkan. Bila sebut tentang Islam, la ilaha illallah, cabang Islam besar, di bawah la ilaha illallah tu semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Muhammadur Rasulullah, di bawah Muhammadur Rasulullah itu ada 5 rukun iman. Muhammad yang menyampaikan kepada kita tentang malaikat, tentang kitab, tentang Rasul, tentang hari akhirat, tentang qadar, buruk dan baik. Semuanya Muhammad sampaikan pada kita. Maka yang ini kalimah ini kena iqraru bil lisan, kena ucap dengan lisan. Kalimah iman kena ucap dengan lisan. Dia tak cukup dengan lisan. Wal amalu bil arkani. Maka berlakulah pengamalan dalam bentuk anggota badan. Maka tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan, dia jalan at par. Dia jalan secara package, dia pergi secara package. Kalau kesemua ini ada, ikhwan, cuba kita dengar satu perkataan yang diucap oleh seorang ulama yang membahas tajuk iman ini. Seorang yang bernama Imam Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri, imam besar. Dia kata apa, ikhwan? Dia kata, perkataan dia, Imam Al-Ajurri, dia buka satu bab. Bab yang dibuka itu adalah bab. Dia kata, babul qawli bi anna al-iman tasdiqu bi qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih la yakunu mu'minan illa an tajma'a fihi hadhihi al-khisali al-thalath. Ini perkataan Imam Al-Ajurri. Dia kata, ini suatu bab. Bab apa? Bab untuk menyatakan, bab tentang suatu perkataan, sesungguhnya iman itu adalah tasdiq dengan hati, diikrar dengan lisan, diamal dengan anggota tubuh badan. Dan dia kata, la yakunu mu'minan, satu orang tu tak akan jadi beriman, tak akan sampai kepada label iman yang sempurna, melainkan dia kata, melainkan an tajma'u fihi hadhihi al-khisal al-thalatha. Dia kena himpun ketiga-tiga perkara ini dalam diri dia. Baru dikatakan iman dia sempurna. Subhanallah, ikhwan. Islam, iman. Itulah muatan kepada iman. Lepas itu Allah nak kita dengan ayat dia kita beriman. Bila Allah kata perkataan iman ni apa dia? Sami'na wa ata'na ghufranak wa ilaikal masir.
Kami dengar, kami taat, ampunkan kami ya Allah, kepada Engkau kami akan dikembalikan. Allah suka kalimah ni. Kalimah tu tidak ada syak pada menyatakan kita beriman pada Allah. Allah mahu antara ucapan lisan kita sama dengan hati kita, tasdiq. Tidak ada khianat, tidak ada khauf, tidak ada kufur dan tidak ada takzib. Subhanallah ikhwan. Jadi dalam hal iman ni apa yang susah ikhwan sebenarnya? Kalau nak kata iman susah, dah Allah menafikan ma ja'alallahu fid din min haraj. Allah kata tak ada benda dalam agama ni susah. Dalam agama ni tak ada benda susah. Allah tidak buat benda susah dalam agama. Inilah nama dia ikhwan. Yang penulis dalam hal pendidikan ni dia kata apa? Mengenal agama ni dengan dalil dia. Yang inilah suasananya susah ni. Kenapa? Kerana kita mengambil sikap memperkenalkan agama kepada orang, kita tak mau memperkenalkan dalil agama. Kerana kita merasakan orang itu terlalu muda akal dia, terlalu tidak matang fikiran dia. Nabi boleh mengemukakan dalil agama kepada Badui dan Badui itu boleh faham. Kalau Badui boleh faham dalil agama, apa pandangan Ustaz Samsul? Nonsen. Samsul kata nonsen. Saya pinjam kata Samsul. Kalaulah kamera tu boleh nampak muka Ustaz Samsul. Sebab masa dia sebut nonsen tu makhraj dia cukup lengkap. Cuba fikir, Badui kencing berdiri. Satu kencing berdiri, kedua kencing dalam masjid. Badui boleh faham Nabi sebut. Mereka duduk dengan Nabi tak lama ikhwan. 20 hari. Lepas tu Nabi hambat mereka balik. Nabi tengok daripada rindu dengan kampung mereka. Lepas tu Nabi pesan, bila hampa balik kampung hampa, hampa semayang macam aku semayang. Nabi baca dalil. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Nabi praktikkan dalil tu pada mereka. Mereka boleh faham. Kalau masyarakat Badawi itu, ya Ibn Khaldun kata, masyarakat Badawi itu lawan dia masyarakat Hadari. Masyarakat pekan, masyarakat bandar. Badawi merujuk pada masyarakat desa, kampung. Kalau ahli Badui boleh faham, Arabi boleh faham, takkan kita duduk tengah pekan tak boleh faham. Kalau dalil telah dibacakan kepada orang kampung boleh faham, takkan dalil dibaca pada orang pekan tak boleh faham. Ni makna bukan duduk pekan. Orang dalam hutan boleh faham. Masalah dia timbullah. Kenapa dalil tak dibacakan? Bukan masalah orang tak boleh faham. Masalah dia, kawan yang mengajar tu pun tak tahu dalil. So macam mana dia nak sampai pada orang? Inilah dia ikhwan. Sampai tahap kita tak tahu makna iman. Kita tahu beriman dengan Tuhan. Apakah makna pada iman? Takrif dia kita tak tahu. Jadi susah dia nak lekat. Pasal itu apa saja Nabi bercakap pada kita, kita kena beriman. Apa makna beriman? Tasdiqu bil qalbi. Lah ada tasdiqu bil qalbi, yang itulah iqraru bil lisan, yang itulah amal bil arkan. Bila hati kita tasdiq, pastikan dalam hati kita tak ada apa? Tak ada khauf, tak ada kekhawatiran kepada kita nak tasdiq itu. Tak ada apa lagi? Kufur, penolakan. Tak ada apa lagi? Takzib, pembohongan, pendustaan. Lagi satu, khianah. Hilang kejujuran. Pastikan tak ada. Itulah nama dia iman. Sebab iman, al-amnu, al-amanu, al-imanu, al-amanah. Dia bumbungnya sama. Dia lahir pada satu keluarga. Maka ingat, al-iman lawan dia al-kufur, at-tasdiq lawan dia at-takzib, al-khawf lawan dia al-amnu, al-amanu, dan al-amanatu lawan dia al-khiyanatu. Jadi pasal itu benda iman ni benda paling senang. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Berimanlah kamu dengan benda ghaib.
Maksud dia apa? Percaya hati, benarkan itu cerita Allah. Habislah, selesailah. Dan pastikan hati kita tak berubah. Yang kita panggil dengan jazam. Maka semua cerita pasal Allah dan Rasul, ambil daripada Rasulullah. Dan Rasulullah tak pernah ada perkataan ketiga. Tak ada. Perkataan dia apa dia? Dia akan kata Allah berfirman dan dia akan bagi tahu ini sunnah aku. Itu saja. Itu sumber tempat kita beriman, ikhwan. Rupanya ikhwan, ini yang menjadi hidayatul subyan pada awal lagi. Kalau ini tak ada, ikhwan, bila anak kita besar, anak kita diceritakan percaya, dalil tak baca, sampai satu tahap dia besar, bila orang baca dalil, dia tak mau terima dalil. Kalau orang Arab tu dia kata apa? Kita tanya dekat Arab, dia nak angin, dia kata, hal anta min ahli dalil? Dia tanya. Hang ni orang dalil ke? Bila dia kata lagu tu, jaga sekejap lagi. Bila kita pergi makan di kedai, kita minta ayam dengan nasi ambar, dia tanya kita, hal indaka dalil? Hang ada dalil tak makan nasi ayam ni? Tu nak mampu tu. Nanti kita nak mampu. Dia pakai selok belajar Melayu kan, pakai selok lagu ni. Dia kata, adakah di sisi kau dalil? Itu dia marahlah. Kenapa? Kerana dia dihidup dengan tak payah dalil. Tak payah bagi Allah ada, cukup percaya Allah ada. Dalil-dalil tak perlu tanya. Tak boleh, kawan. Kerana sistem mengaji agama ni, ma'rifatud dinul Islam, apa sambungan dia? Bi'adillati, dengan dalil dia. Bukan dalil yang berat. Dalilnya mudah, dalilnya ringan. Kerana itu, ikhwan, inilah, tengoklah macam mana kematangan dalam pendidikan anak-anak diberikan pada kita, ikhwan. Ikhwan, ulama kita, seorang ulama terkenal nama dia Umair bin Habib. Dalam masalah ini, Umair bin Habib ada kata, dia kata, al-imanu yazidu wa yanqus. Qila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Umair bin Habib kata, iman itu dia akan naik dan dia akan turun. Dan ini juga perkataan semua ulama-ulama ahlu sunnah kita. Iman akan naik, yazid, bertambah dan dia akan berkurangan. Orang tanya dekat dia, apa yang menyebabkan iman naik dan iman itu berkurang? Bertambah dan berkurang. Dia kata, apabila kita mengingati Allah dan memuji Allah dan bertasbih pada Allah, maka iman kita akan naik. Iman kita akan bertambah. Ya, ikhwan. Hubungan kita dengan Allah tu kita jaga. Sembahyang 5 waktu. Kita jaga. Dan bagaimana pula iman itu berkurang? Dia kata, apabila kita lalai, wa iza ghafalna, bila kita lalai, wa dayya'na, kita menyia-nyiakan banyak apa yang agama suruh kita buat. Wa nasina, kita lupa pada Allah. Dia kata, fazalika nuqsanu, ketika itulah iman kita turun. Ya subhanallah, ikhwan. Abdullah bin Mas'ud kata, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada saya iman, keyakinan dan kepahaman, ya Allah. Ya subhanallah, ikhwan. Jadi ini adalah perkara yang kedua dalam apa yang menjadi muatan kepada agama kita bercakap ni. Islam, iman. Dan lagi satu, apa muatan dia, ikhwan? Ihsan. Ini tiga maratib ni. Apa itu? Dipanggil dengan nama ihsan. Dan untuk ini, ikhwan, kita telah ada suatu hadis yang begitu masyhur, hadis daripada Umar bin Al-Khattab yang menjelaskan tentang kedudukan hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi menyebut tentang rukun kepada ihsan itu. Yang akhirnya Nabi menyebut dengan perkataan apa dia? Perkataan, fa akhbirni anil ihsan. Ceritalah kepada aku tentang ihsan. Iaitu Jibril bertanya pada Nabi,
Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadat pada Allah seolah-olah kau nampak dia. Seolah-olah kau nampak dia. Jadi orang yang nampak Allah ni, ikhwan, apa akan ada pada dia? Sangat gerun, sangat takut, sangat berhati-hati. Allah kata, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kalam Allah itu menyentuh kepada bukit, Allah kata, "La ra'aitahu." Kau akan dapat lihat apa akan jadi pada bukit itu. Khashi'an mutasaddian, terbungkam dia, gegak dia. Kerana dia tahu dekat dia itu turun kalam Allah. Kalau turun kepada bukit itu kalam Allah sahaja, bukit jadi lagu tu, cuba bayang kalau bukit itu nampak Allah, apa dia akan jadi? Dalam Al-A'raf Allah kata, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala inni tubtu ilaik." Allah kata bila Musa baca doa, dia kata, "Rabbi arini anzur ilaik." Tuhan, tunjuklah kau tu macam mana aku nak tengok engkau. Nabi Musa minta nak tengok Tuhan. Allah kata, "Lan tarani." Allah kata, "Musa, ini minta yang tak betul ni. Kau tak boleh tengok aku, Musa." Tapi Allah kata pada Musa, Allah kata, "Tengok bukit sebelah. Fa in istaqarra." Apabila aku buat sesuatu pada bukit itu, masa aku kata kepada engkau, kau tengok bukit, dan kau tengok bukit. Bila aku buat sesuatu pada bukit itu, kau tengok bukit itu tak berubah apa-apa. Fasawfa tarani. Nanti akhirat kau boleh tengok aku, dunia tak boleh tengok. Maka Allah kata, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Allah menterjalikan sesuatu kepada bukit itu. Ja'alahu dakka. Tiba-tiba bukit itu bergegak dan bung, bukit itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa tengok kejadian itu, dia tumbang dan dia pingsan. Falamma afaqa. Bila Musa bangkit daripada pingsan dia, perkataan mula Musa sebut apa dia? Inni tubtu ilaik. Ya Allah, aku taubat pada engkau, ya Allah. Aku istighfar pada engkau. Bagaimana orang ni bukan nampak Tuhan. Dia nampak sesuatu yang Tuhan tunjuk kepada dia, berhubung dengan Tuhan. Macam mana dia akan jadi? Tapi Nabi kata, ihsan itu ialah kau beribadah pada Allah macam kau nampak Allah. Apa makna, ikhwan? Ketika manusia buat ibadat, dia tak akan kecoh dengan ibadat. Dia tak akan peduli siapa kiri kanan dia, kerana dia sedang diperhatikan oleh Tuhan dia. Tapi Nabi kata, betul Nabi kata, fa illam takun tarahu. Sekiranya kau tak nampak Tuhan, memang itulah keadaan dia, kau tak nampak Tuhan. Nabi kata, fa innahu yaraka. Pertahankan kejujuran kau, keikhlasan engkau, kesetiaan kau pada Tuhan, kerana Tuhan melihat engkau. Itulah rukun ihsan. Yang tadi iman, Islam dengan ta'rifnya dan rukunnya, iman dengan ta'rifnya dan rukunnya. Kedua-dua benda besar ini, iman dan Islam, bersatu, diikat dengan benda yang bernama ihsan. Kejujuran hamba melaksanakan iman dan Islam daripada Allah. Dia tak akan gadai iman dia sampai bila-bila. Kerana dia tahu Allah melihat dia macam dia melihat Allah. Dia jaga iman dia, dia jaga Islam dia macam dia melihat Allah. Tapi dia tahu dia tak nampak Tuhan dia. Tapi dia tahu Tuhan dia melihat dia. Ikhwan, inilah muatan kepada agama kita ni. Pasal tu iman, Islam, iman, ihsan. Kita nak bercakap dia, tak boleh pakai ra'yu. Tak boleh pakai fikiran kita. Kita kena ambil daripada Quran, daripada sunnah. Pasal itu sistem daripada awal penulis kata apa pada kita, ikhwan? Penulis kata kepada kita daripada awal, iaitu
Ma'rifatu dinul Islam bi'adillati. Mengenal Islam itu dengan dalil dia. Dalil dia. Ayat ke-32 daripada surah Fatir. Allah kata, walau macam ni pun Allah terang kepada manusia, hamba dia tetap terpecah menjadi 3 dalam nak faham agama dia. Allah kata, thumma awrasna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Allah kata, kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba kami. Allah kata, faminhum, di kalangan mereka berpecah. Ada yang zalimun li nafsihi, ada yang zalim dengan diri dia. Dia tak boleh terima apa yang Allah cakap. Ada yang Tuhan kata muqtasid. Nak kata zalim pun tak, nak kata melampau pun tak, nak kata taat sungguh pun tak. Dia duduk tengah-tengah. Dan ada yang Tuhan kata wa minhum sabiqum bil khairat. Ada yang sangat bergegas kepada kebaikan yang Tuhan kata. Semuanya dengan izin Allah. Jadi ikhwan, bila kita bercakap tentang soal iman, kita kena tahulah diri kita. Di manakah kita nak duduk pada label iman ini, ikhwan. Karena tu ikhwan, ingat balik perbicaraan kita. Islam itu adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda. Sambungan dia, wa dinil haq. Dan apa makna al-huda telah diterangkan, dan apa makna dinul haq telah diterangkan. Dan hari ini, apa makna Islam, apa makna iman, apa makna ihsan telah diterangkan. Dan kenapa dalil diperlukan dalam nak faham agama ini. Kerana kalau tanpa dalil, apa makna dalil saya abang tadi? Dalil bermakna dalla, penunjuk. Penunjuk. Bila kita kata ini Allah mau, apa petunjuk dia? Apa dalil dia? Apa bukti dia? Dalil lah yang memisahkan antara orang boleh cakap ikut suka dengan dia tak boleh cakap ikut suka. Dalil lah. Dalil. Tanpa dalil, sebelum Nabi diutuskan, orang Arab percaya ada bulan sihir, ada burung sihir, burung hantu sihir. Burung paling sihir, burung hantu. Bulan paling sihir, bulan Sapang. Orang Arab percaya kepada tiyarah. Apa? Karut-marut. Dan orang Arab percaya kepada hammah. Dalam riwayat Bukhari. Hammah apa? Hantu. Ada masa hantu balik. Dia ada musim hantu. Hantu balik, dia nanti buatlah rumah dia macam-macam. Tak tahu macam-macam pagar. Dia cuma tak berkarannya. Dia percaya. Bila Nabi mai, Nabi habaq, semua ni tak ada, Nabi kata. Tak ada. Nabi kata, katalah kepada Allah, Allahumma la tayra illa tayruk, wala khaira illa khairuk, wala khaira illa khairuk. Nabi kata, bila duk main macam-macam ni, ingat ke dalam kepala, kata, ya Allah, tidak ada benda sia, ya Allah. Melainkan apa yang kau jadikan dia saja. Tak ada. Tidak ada kebaikan, ya Allah. Melainkan kebaikan yang kau jadikan dia kebaikan. Dan tidak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Nabi kita bila dalam otak kita duk menyinggah, bukan-bukan ucap benda ni. Ucap benda ni, Nabi kata. Jangan duk fikir benda merepek-merepek ni. Oh, subhanallah, ikhwan. Bila kita dengar benda tu, kita iman. Tasdik hati. Tasdik hati. Cakap dengan lisan. Buat dengan amalan. Maka arahlah kita ini kepada iman. InsyaAllah ikhwan, kalau Allah beri pada kita kesempatan pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk, kita akan masuk yang ketiga. Apakah pendidikan kita pada anak-anak kita? Iaitu ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amanah Tuhan bagi pada kita untuk anak-anak. Kita kena bercakap dengan anak-anak kita siapa dia nabi kita. Yang bila sampai tajuk ni ikhwan, dia tak akan bercanggah langsung dengan dua tajuk di atas, dengan ma'rifatullah
Ma'rifatul din dan ma'rifatul nabi. Dia berjalan di atas satu landasan. Apakah yang kita kena kenal pada nabi kita, ikhwan? Mari kita tengok. Bukan mari sekarang ni. Next week. Kita akan jumpa next Saturday. Ini pelajaran kita pada minggu yang akan datang. Kita akan tengok bagaimana nak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah semoga Allah memberkati kita semua. Hayakumullah. Ada soalan nak jawab. Boleh. Daripada ni Abu Syarwan. Abu Syarwan. Okey, berkenaan dengan dalil, Ustaz. Ya. Contohnya penggunaan mikrofon, handphone dan kenderaan lah. Tentu dia ada setengah pihak yang berkata yang ini bukan dalil, ini bukan satu daripada Nabi. Adakah ini satu pesenda atas Nabi? Bagaimana status iman orang yang cakap lagu ni, Ustaz? Saya kurang faham apa dia maksud. Dia kata bila dalil. Orang cakap pasal dalil kan, macam Ustaz cakap tadi kan, yang orang Arab kata bila hang tanya dalil, ni pakai yang hang ni dalil ke apa ke. Bila orang cakap macam tu, jadi macam mana kedudukan iman orang tu? Ya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Pada asalnya saya tak faham soalan ni, sahabat Abu Marwan. Tapi bila Abali bagi penjelasan, saya terus faham. Subhanallah. Saya nak, sebelum itu, saya nak menyebut satu perkataan yang saya teringat. Perkataan ini ada di dalam kitab Nota Kaki dalam Majmu'. Siapa baca Majmu', dia akan jumpa Nota Kaki Majmu' itu. Apa perkataan dia akan jumpa dua perkataan yang disandarkan ucapan ini kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Satu, ketika Imam Syafi'i dia bela Abu Hanifah. Dia kata apa? Dia kata an-nasu fil fiqhi ayal Abi Hanifah. Dia kata manusia dalam fiqh ni kesemuanya menumpang ilmu Abu Hanifah. Abu Hanifah, Allah bagi otak pada dia, dia mencetuskan banyak fiqh. Maka manusia ni ayal Abi Hanifah, menjadi penumpang. Kita tumpang. Abu Hanifah tu macam keluar pencari nafkah bagi pada kita. Kita tumpang rezeki Abu Hanifah dalam fiqh. Satu. Yang kedua, Imam Syafi'i sebut dalam Nota Kaki Majmu'. Dia kata apa? Bila orang menyebut tentang Imam Malik, dia kata, Malik hujjati amam Allah. Dia kata, Malik adalah hujjah aku di hadapan Allah. Kenapa, ikhwan? Kenapa dia sebut lagu tu? Kerana Imam Malik ni, ikhwan, satu imam yang seumur hidup dia tak pernah bercakap apa-apa tanpa riwayat hadis. Tanpa dalil. Tak pernah. Imam Malik ni, bacalah Muwatta'. Muwatta' ni kita tengok dengan dua sudut. Satu, kita tengok sudut, bila kita nak belajar Muwatta' ni, Syekh akan bagi tahu kedudukan Muwatta', macam mana susunan hadis Muwatta', Syekh akan habaq. Tapi kita tengok Muwatta' tu sebagai satu kitab Muwatta', kitab hadis yang Imam Malik menyebut dalam Muwatta', semuanya dia akan sebut balaghani, telah sampailah pada aku. Dia tak pernah bercakap satu benda sekiranya tak ada dalil. Dan dia pernah menyatakan tak perlu kita ambil ayat semayang ni kita duk buat lagu ni. Apa panggil? Mencela jari. Menyela-nyela kan. Tak perlu. Tapi bila dia jumpa riwayat tu, pada bahagian lain daripada dia punya pandangan, dia kata dia telah mendengar daripada Al-Lais menyatakan bahawa sabit Nabi pernah buat. Tengok, kita panggil orang yang kerti dalil. Kata Imam Syafi'i, aku akan jadikan Imam Malik itu hujahku depan Tuhan. Semua dalil ada daripada dia. Baca Muwatta' ada dalil. Mai pada kita ni, ikhwan, kita pula ajak pisahkan agama ini dengan ruh agama, dalil. Dalil itu Quran dalil lah. Hadis itu dalil lah pada kita. Artinya bila orang tanya pada kita, kenapa awak buat ni, kita disuruh baca Quran. Tak mana ayat tu ada.
Kita disuruh baca satu hadis. Tak mana hadis tu ada. Saya kata paling lekeh. Orang macam saya lah, saya tak hafal. Sekurang-kurangnya saya boleh kata, ya sahabat, soalan sahabat tu, sahabat boleh semak dalam Sahih Bukhari, ada hadis di situ. Sekurang-kurangnya beritahu pada orang tak mana nak rujuk dalil tu. Bila orang tanya pada kita, kita tanya balik, ni mikrofon ni mana dalil? Tajuk yang penulis dalam bab tarbiyah anak-anak ni, tajuk yang dibuka pada kita ikhwan, bukan tajuk pakai baju. Tajuk dia Ma'rifatud Dinul Islam. Ma'rifatud Dinul Islam. Bukan pakai baju. Bukan makan karipap. Tajuk dia, semua benda yang kita nak sandarkan kepada Islam, kena ada dalil. Tak kalau pandangan kita akan jadi Islam. Tak kalau udkhulu fi silmi kafah. Macam mana kita nak susun ayat tu masuk Islam sepenuhnya? Pasal itu ikhwan, kena reti tang mana nak kena bawa dalil. Dan dalil ada dua kan, akli, nakli. Hal kehidupan kita dalam dunia, dalil kita dalil nakli. Kerana agama start dengan boleh buat. Sampai dalil kata tak boleh buat, baru tak buat. Tapi ibadat dia start dengan jangan buat. Sampai dalil kata buat, baru buat. Kalau ini tak tahu, saya tak tahulah nak kata iman kawan tu apa, saya tak mau cakap bab tu. Cuma saya kata yang nampaknya ialah kawan itu di dalam ketidakkeruan. Ketidakkeruan ni maksudnya apa? Tak stable lah. Tak stable lah. Saya ambil contoh saya lah. Masa hari tu saya nak beli Bentley. Sajalah, maaf lah saja. Jangan apa. Oh, jangan apa. Saya nak buat contoh. Okay. Saya beli Bentley hari tu. Taklah mahal sangat. Bolehlah. Beli. Masa beli, pergi tanya syarikat company nak beli tu. Nak tanya, Bentley ni punya kelasnya ada berapa? Nak tanya kelas dia. Pernah tak dengar? Ni kawan jual kereta panggil apa? Salesman kan? Dia kata, nak tanya sikit tuan ni. Tuan masa sekolah dulu ambil bidang apa? Kata saya ambil bidang agama. Kalau tuan bidang agama, maka tuan tak perlu tanya dalil. Ini bukan bidang agama. Berapa kelas pun tuan tak usah ambil tahu. Sebab kalau saya terang pun tuan tak boleh tahu. Sebab ini kereta ni benda tuan tak belajar. Kalau saya terang pun tuan tak kerti dalil. Ada tak salesman buat begitu? Pakcik tu tak kerti apa-apa. Pergi suar kereta, suar kepala. Salesman habaq terus. Pakcik, ni ada berapa gear pakcik? Ada dia tanya pakcik, ini pakcik saya terang pasal kereta ni, agar pakcik boleh tangkap tak? Tak ada. Semua orang tahu kaedah dia lagu tu. Kita tak kerti cakap orang putih sebatas haram pergi beli dekat Cina tu. Dia akan jelas pada kita. Tak mana buka lampu. Kita tanya, tak mana nak buka lampu? Pakcik tak perlu tahu tak mana buka lampu. Pakcik tahu beli kereta sudah. Habis memanglah nak buka apa? Bawa kereta tengah malam, nak buka apa? Tak sampai nak tekan lampu. Pasal apa? Pasal saya tak faham dalil. Tak ada kaedah. Malaikat kaedah ni setiap benda ada dalil. Tiba-tiba mai agama, tak perlu tanya dalil. Pasal dikatakan corak agama kita sampai pada orang itu, kita ambil dari mana? Orang kata kitab berdalil ni kitab besar-besar. Bacalah kitab besar. Saya baca kitab kecil-kecil tak ada dalil. Baca kitab ada dalil. Apa masalah nak tukar? Majmu'. Ikhwan, takkanlah kita mengaji sampai di Mekah 7-8 tahun majmu' tak boleh baca? Cih. Malu kau orang. Kalau saya tak boleh baca, betul lah beli kan? Kita mengaji tak mana?
Pasal tu dia tak add pa bila orang kata dia tak tahu tentang apa yang kita tak cakap itu, maka tak benar ikhwan. Tajuk yang kita belajar malam ni rupanya menyatakan pada kita pendalilan dalam agama diberitahu pada anak sejak kecil lagi. Tengok satu dalil, saya tutup dalam hadis Bukhari. Nabi hebat dalil. Bila Nabi tengok, sahabat meriwayatkan, dia kata masa aku kecil aku makan dengan Nabi, aku nak ambil dengan tangan kiri, Nabi tampak tangan aku. Kan? Nabi kata apa? Bila nak makan basuh tangan. Betul? Nabi kita makan dengan kanan. Nabi kita makan baca Bismillah. Lepas tu kalau nak ambil makan, ambil yang paling dekat. Lepas tu Nabi kata apa kat dia? Nabi kata kerana sesungguhnya syaitan makan dengan kiri. Budak besar tu, Nabi, abang apalah setan-setan ni dia tahu apa. Tapi Nabi bagi tahu pasal apa tak boleh makan dengan kiri. Pasal apa? Nabi abang dalil. La ilaha illallah ikhwan. Macam mana kita? Jadi pasal tu sebenarnya agama ni agama berdalil. Islam ni adalah agama dalil. Maka orang yang tak boleh kemuka dalil bermakna banyak benda dia tak faham lagi. Itulah saya kata. Ini bukan masalah hal iman. Tapi ini berkaitan dengan mentaliti kita dalam nak memahami tabakat ilmu itu. Subhanallah ikhwan. InsyaAllah. Dan saya cadangkan kepada kita satu bab, apa dia? Bab kita belajar bab pertama apa itu dalil, kedua keutamaan dan kemuliaan dalil. Dahsyat ikhwan. Bab ni bab kita tak tahu. Kenapa kita kena tahu dalil? Pertama kena tahu apa itu dalil. Yang kedua kenapa kita kena tahu dalil. Yang ketiga apakah kemuliaan dalil. Bila orang tak mau sampai dalil, bermakna dia tak tahu dalil itu apa maksud. Dia tak tahu kenapa umat perlu dalil dan dia tak tahu kemuliaan dalil. Kita boleh buka Al-Quran daripada depan sampai akhir. Quran penuh dengan dalil. Setiap kali Quran bawa dalil, Quran angkat kemuliaan dalil. Nanti saya akan terang sikit-sikit ikhwan. Keutamaan dalil itu sangat dahsyat dan kita kena bertuah. Agama ini agama dalil ikhwan. Agama dalil, bukan agama helah, mencari helah nak lepas diri. Agama dalil. InsyaAllah ikhwan, wa ila liqa, hayakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.